Pengenalan teori ekologi media. Media ialah alat komunikasi atau perantaraan seperti telepon bimbit, televisyen, radio, surat kabar, dan sebagainya. Media merujuk kepada sains gunaan perbualan sama seperti bentuk kognitif lain, seperti bakat dan badan, bahasa, bilik belajar, dan sebagainya. Media juga merupakan teknologi buatan manusia yang meluas julat kelajuannya dan saluran komunikasi. Media adalah salah satu elemen dalam mendidik pengetahuan teknologi dan mempunyai kualiti yang tinggi, memberi kesan kepada mendidik dan memperolehi ilmu pengetahuan tentang proses tersebut. Ekologi ialah interaksi antara makhluk hidup dan habitat di mana ia ditemui serta dikaji dan dianalisis. Dalam pengertian ini, pemikiran ekologi manusia merujuk kepada pembelajaran saintifik tentang hubungan antara manusia dan alam sekitar, yang merangkumi keadaan herba, interaksi, dan aspek ekonomi, psikologi, sosial, dan budaya. Ekologi media berpendapat bahwa media bertindak sebagai lanjutan daripada diri manusia dalam setiap era, dan pengetahuan teknologi perbualan adalah motif penting dalam perubahan sosial. Teori ekologi media diasaskan pada prinsip bahwa masyarakat tidak boleh lari daripada kesan pengetahuan teknologi yang akan terus menjadi pusat kepada hampir semua lapisan masyarakat. Ide frasa ekologi media diperkenalkan oleh Neil Postman pada tahun 1960 dan diteruskan pada tahun 1964 oleh McLuhan. McLuhan memberi penekanan yang besar tentang bagaimana teknologi elektronik mempengaruhi masyarakat. Seterusnya, latar belakang teori ekologi media. Teori ekologi media diperkenalkan oleh Marshall McLuhan. Beliau adalah pendiri ilmu komunikasi dan berasal dari Kanada. Mendapat pendidikan di University Manitoba dan University Cambridge. Beliau memulakan kerjanya sebagai guru besar di University Amerika Syarikat dan Kanada dan menjadi profesor di University of Toronto pada tahun 1952. Beliau telah menerbitkan buku seperti Understanding Media, The Extension of Man pada tahun 1964, di mana beliau mendefinisikan media sebagai proses komunikasi yang mempengaruhi persepsi manusia dari aspek pemikiran, emosi, pemahaman sehinggalah penilaiannya terhadap sesuatu hal. Dan bagaimana media berkomunikasi dengan manusia menggunakan fasiliti media yang tersedia ataupun menghalangi berbagai kesempatan untuk hidup. Teori ekologi media yang diperkenalkan oleh Marshall McLuhan lebih populer dengan perkataan media adalah pesan. Teori ekologi mempunyai 3 ciri utama. Ciri yang pertama ialah teori ekologi media melingkupi setiap tindakan dalam kehidupan manusia. Hal ini karena media ini amat penting untuk memajukan dan mentransformasikan masyarakat dari semasa ke semasa melalui televisyen, gadget, radio, dan sebagainya. Ciri yang kedua ialah teori ekologi media memperbaiki persepsi dan mengorganisasikan pengalaman masyarakat. Hal ini karena media berpengaruh dalam mengorganisasikan pandangan masyarakat terhadap dunia dari aspek pandangan manusia dalam menilai sesuatu. Ciri yang terakhir yaitu ketiga, teori ekologi media menyatukan seluruh dunia. McLuhan menggunakan konsep global village dalam usahanya menceritakan sesuatu media yang berperanan dalam mengikat dan saling berhubungan dengan dunia. Perkembangan sejarah-sejarah media ialah terdiri daripada era tribal, era melek, era cetak, era elektronik. Bermula daripada era tribal, komunikasi pada masa ini bersifat tradisional, yaitu mengharapkan komunikasi secara lisan dalam menyampaikan pesan. Kedua, era melek. Komunikasi sudah memulakan penggunaan tulisan sebagai pengantar pesan. Ketiga, era cetak, yaitu mendapat informasi daripada bahan-bahan yang tercetak. Terkini ialah era elektronik, di mana era ini menggunakan media elektronik untuk berhubung dengan seluruh masyarakat. McLuhan telah menurunkan 4 hukum media selepas mengetahui masalah daripada setiap era tersebut. 4 hukum yang tersebut ialah peningkatan enchantment. Peningkatan enchantment menjelaskan tentang peningkatan dalam masyarakat berusaha menguatkan kecerdasan dan perubahan hidup mereka. Yang kedua ialah ketinggalan zaman, obsolescence. Setiap teknologi yang diketahui tiba-tiba menjadi kuno dan ketinggalan zaman. Pada tahun 1960, yaitu zaman dahulu menggunakan televisyen yang berwarna hitam dan putih, tapi pada zaman modern pada masa kini lebih kepada berwarna-warni. Seterusnya pengambilan kembali, retrieval, menjelaskan mengenai sesuatu yang dulu pernah diambil kembali dan mengalami pembaharuan. Keempat ialah pemutarbalikan, reversal, menjelaskan media boleh sahaja menjadi pemusnah ataupun mendatangkan masalah kepada masyarakat. Ekologi media terbagi kepada 2 golongan temperatur, yaitu media panas, lebih kepada radio, film, dan kuliah. Media panas tidak memerlukan masyarakat untuk berimajinasi agar dapat menghayati pesan.
Media panas juga mempunyai quality tinggi dalam menyampaikan informasi yang lengkap. Manakala media sejuk lebih kepada kartun, seminar, televisyen, dan telepon, ini lebih kepada memerlukan kelayak mencipta makna melalui penglibatan deria dan imajinasi mereka. Media sejuk juga menyampaikan informasi yang kurang lengkap serta memerlukan masyarakat untuk aktif dalam melengkapkan kekurangan informasi. Dari sini saya akan menjelaskan tentang lebih lanjut tentang kajian literatur. Hasil daripada kajian literatur kumpulan kami dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang struktur latar belakang subjek penyelidikan yang dijalankan oleh kumpulan kami yang berkaitan dengan teori media ekologi. Hasil daripada kajian literatur yang kami kaji, kami mendapati bahawa ia sedikit sebanyak berkait dengan kehidupan seharian manusia dan juga persekitarannya. Bukan itu sahaja, kehidupan manusia juga banyak dipengaruhi oleh media ekologi ini. Selain itu, kami dapat mengetahui bahawa ciri-ciri media ekologi terdiri daripada pengaruh persepsi manusia, perasaan, emosi dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi manusia terhadap teknologi baru. Akhir sekali, media ekologi memberikan banyak sumbangan terhadap kehidupan pada masa kini seperti contoh, generasi zaman kini dapat menggunakan teknologi baru dan moden dalam kehidupan seharian mereka. Kerangka teori bagi teori ekologi media adalah ekologi media yang mempengaruhi persekitaran melalui pelbagai sumber media. Pengaruh media tersebut ada dua, yaitu manusia dan sekeliling. Pengaruh media kepada manusia adalah pemikiran, komunikasi, tingkah laku, dan pengetahuan. Manakala pengaruh media kepada sekeliling adalah budaya, sosial, politik, gaya hidup, dan ekonomi. Kedua komponen ini saling berkait antara satu sama lain. Pengaruh ekologi media kepada sekeliling adalah perkembangan ekologi media mempengaruhi bidang politik. Hal ini karena perkembangan ekologi media telah memberi kesan kepada bidang politik dalam menjalankan urusan pentadbiran negara. Perkembangan ekologi media juga menjadi kunci utama bidang politik mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Contohnya, penggunaan media cetak dan elektronik menjadi komponen utama bidang politik untuk menyampaikan pelbagai informasi dan maklumat-maklumat penting agar masyarakat mengetahui situasi semasa pentadbiran dan hal ehwal negara. Penglibatan media dalam bidang politik telah memudahkan proses penyampaian maklumat dan menjadi medium untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Perkembangan ekologi media telah meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini karena perkembangan ekologi media pada masa kini menjadi medium utama syarikat-syarikat besar menggunakan media sebagai tempat untuk mempromosikan barangan mereka sekaligus telah mempengaruhi ekonomi mereka. Penggunaan platform-platform media sosial untuk tujuan pemasaran barangan telah mempengaruhi pola pemikiran masyarakat untuk membeli barangan mereka. Perkembangan ekologi saat ini telah dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat dalam mempengaruhi pemikiran manusia dengan melahirkan masyarakat yang berniaga. Seterusnya, kemajuan ekologi media telah mengubah sosial masyarakat. Hal ini karena budaya masyarakat telah mengalami perubahan melalui perkembangan media-media pada ketika ini. Ini terjadi hasil daripada maklumat yang berfaedah, mudah didapati dan telah dijadikan amalan seharian mereka. Pola pemikiran masyarakat juga telah berkembang disebabkan maklumat mudah didapati dari luar negara maupun dalam negara, yang membuatkan minda masyarakat berpikir dengan cerdas dan mendapat ilmu tambahan. Perkembangan media telah memajukan budaya sosial masyarakat yang dahulunya kurang berpengetahuan dan ketinggalan dalam dunia digital telah berubah menjadi lebih berpengetahuan dan lebih moden pada hari ini. Perkembangan ekologi media memberi kesan kepada budaya masyarakat. Pengaruh media telah mempertingkatkan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini karena masyarakat menggunakan bahasa pertuturan yang baik dalam menyampaikan sesuatu maklumat dan mudah dipahami oleh orang lain. Perkembangan media telah melahirkan masyarakat yang bermoral dan beriman. Karena perkembangan media telah menyebarkan maklumat berorientasikan keagamaan yang dapat menyadarkan masyarakat. Kemajuan media pada hari ini telah membuatkan masyarakat berkembang dan maju dari segi pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi seharian mereka. Perkembangan media telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Perkembangan media telah menjadi panduan kepada lapisan masyarakat untuk memperbaiki image diri, tingkah laku, pemikiran, dan mencorokkan kehidupan ke arah yang lebih berkualiti. Penglibatan media dalam kehidupan masyarakat telah membuatkan gaya hidup masyarakat menjadi lebih bermakna karena memudahkan urusan seharian mereka. Gaya hidup masyarakat yang dahulu serba kekurangan menjadi lebih baik hasil daripada pengaruh media yang memudahkan masyarakat dahulu sehingga hari ini. Dari sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kerangka teori yang berkaitan dengan manusia. Media ekologi mempengaruhi sekeliling manusia menggunakan berbagai jenis media yang mempengaruhi pemikiran, tingkah laku, komunikasi, dan pengetahuan manusia. Pemikiran manusia amat mudah dipengaruhi kerana ia memainkan peranan yang penting dalam memastikan emosi seseorang itu ketika seseorang itu menggunakan sebuah kemudahan teknologi.
Tingkah laku juga mencerminkan seseorang itu apabila menggunakan kemudahan sebuah teknologi moden. Hal ini adalah disebabkan kandungan teknologi yang dilayari oleh seseorang yang membuatkan perubahan tingkah laku akibat daripada kandungan yang dilayari. Seterusnya, komunikasi. Media sedikit sebanyak dapat mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang individu itu. Ini kerana individu dapat belajar dengan mudah cara untuk berkomunikasi dengan melayari video-video yang berkaitan dengan mempersembahkan sesuatu topik. Akhir sekali, pengetahuan. Pengetahuan amat mudah didapati hasil daripada menggunakan sebuah media ekologi. Hal ini adalah kerana media mengandungi pengetahuan tidak kira secara langsung ataupun tidak secara langsung. Oleh itu, manusia dan persekitaran amat melengkapi sesama sendiri kerana kedua-duanya dipengaruhi oleh media melalui pelbagai jenis media. Pemboleh ubah yang pertama ialah pemboleh ubah tidak bersandar. Pemboleh ubah tidak bersandar merupakan pemboleh ubah stimulus atau pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi pemboleh ubah yang lain, iaitu pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah tidak bersandar juga dikenali sebagai pemboleh ubah bebas. Pemboleh ubah tidak bersandar yang dikenal pasti dalam kajian ini adalah jenis teori, iaitu teori ekologi media. Teori ekologi media adalah kajian tentang bagaimana media dan komunikasi mempengaruhi perasaan, pandangan, emosi, pemahaman, dan nilai-nilai manusia. Sebagai contoh, dalam artikel Kuwazis tahun 2017, teori ekologi media sebagai pemboleh ubah tidak bersandar. Artikel ini mengkaji sejauh manakah peranan aplikasi Facebook sebagai media komunikasi. Pemboleh ubah yang kedua ialah pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah bersandar menerima kesan satu atau lebih daripada pemboleh ubah tidak bersandar. Pemboleh ubah ini dipengaruhi oleh pemboleh ubah yang dimanipulasi atau diperhatikan oleh penyelidik. Pemboleh ubah ini turut dikenali sebagai pemboleh ubah hasil atau pemboleh ubah kriteria. Pemboleh ubah bersandar yang dikesan dalam kajian ini ialah manfaat atau kesan positif ekologi media kepada manusia dan persekitaran. Kesan positif dapat dilihat bagi manusia dan persekitaran dengan adanya perkembangan dalam ekologi media. Sebagai contoh, dalam artikel Siti Mesharo pada tahun 2014, artikel ini memperlihatkan kesan instant messaging, iaitu salah satu perkembangan yang dibawa oleh teori ekologi media dalam perkembangan media. Seterusnya, pemboleh ubah penyederhana ataupun moderating variable. Pemboleh ubah ini berinteraksi bagi meningkatkan atau mengurangkan kekuatan hubungan antara independent variable dan dependent variable. Pemboleh ubah ini bukanlah pemboleh ubah yang ekstrim, tetapi pemboleh ubah ini dia boleh berinteraksi dengan independent variable bagi mempengaruhi dependent variable. Dapat dilihat dalam kerangka teori berdasarkan tinjauan literatur yang telah kami kaji, di mana sikap manusia merupakan pemboleh ubah penyederhana. Contoh artikel yang dapat dilihat adalah fenomena remaja menggunakan media sosial dalam membentuk identiti yang dikaji oleh Primada Kurrota Ayun. Hasil daripada kajian tersebut sebagaimana penyelidik menggunakan teori media ekologi, khusus media sosial, dalam menyiasat penggunaan media dalam bentuk identiti adalah dapat menunjukkan dan menampilkan identiti seseorang. Fenomena ini mewujudkan hubungan antara pengguna dan media sosial dan secara langsung akan mempengaruhi sikap seseorang. Pemboleh ubah seterusnya adalah pemboleh ubah luaran ataupun extraneous variable. Pemboleh ubah ini dipercayai oleh penyelidik bahawa ia memberi kesan ke atas pemboleh ubah bersandar dalam sesuatu penyelidikan. Pemboleh ubah ini perlu dikawal daripada mempengaruhi hasil dalam penyelidikan. Berdasarkan kerangka teori,
hasil keseluruhan daripada tinjauan literatur kami, pengetahuan dan komunikasi adalah merupakan pemboleh ubah luaran. Contoh artikel ialah instant messaging dalam perspektif ekologi media dan komunikasi yang dikaji oleh Siti Meisyaroh. Hasil daripada kajian, beliau mendapati bahawa berlaku perubahan keadaan interaksi ataupun komunikasi manusia pada zaman sekarang, iaitu lebih terarah kepada instant messaging dengan menggunakan peranti digital seperti telefon pintar, komputer riba dan sebagainya untuk berkomunikasi, berbanding dengan komunikasi secara bersemuka. Jadi hal ini membuktikan bahawa instant messaging mempunyai kriteria bagi teori ekologi media yang mengubah pandangan dan cara komunikasi masyarakat pada hari ini dari komunikasi bersemuka kepada komunikasi secara maya. Pemboleh ubah yang terakhir adalah pemboleh ubah mediator ataupun pemboleh ubah mediated variable. Pemboleh ubah ini dia menjelaskan mengapa hubungan antara independent variable dan dependent variable berlaku. Berdasarkan kerangka teori hasil daripada keseluruhan tinjauan literatur kami, terdapat 3 pemboleh ubah mediator, iaitu budaya, cara hidup dan sosial. Pemboleh ubah ini dapat dilihat dalam satu tinjauan artikel yang telah kami buat, yaitu yang dikaji oleh Desian Belda Eldridge Janitra pada tahun 2020, yaitu mengenai ekologi media masyarakat sepanjang tempoh pandemik COVID-19 dan penerapan worship from home. Hasil daripada kajian ini, mereka mendapati bahawa berlaku perubahan sepanjang pandemik COVID-19, iaitu norma baharu dalam kalangan masyarakat. Sekaligus pihak kerajaan telah menerapkan juga sistem bekerja dari rumah yang mana hanya melalui secara atas talian, menggunakan platform atas talian. Pendekatan ini satu mekanisme efektif yang membolehkan media dapat diperkenalkan dengan lebih luas dan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa berlaku perubahan gaya hidup, sosial dan budaya dalam kalangan masyarakat dan menunjukkan jalan penyelesaian yang sepatutnya. Hal ini juga menunjukkan bahawa ekologi media tidak lari dan tidak terlepas dalam perkembangan yang seiring dengan perkembangan teknologi terkini. Secara kesimpulannya dapat kita simpulkan bahawa teori ekologi media ini adalah di mana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Dapat disimpulkan juga bahawa media teori berpusat pada prinsip-prinsip di mana bahawa masyarakat tidak lepas dari pengaruh teknologi terkini, di mana teknologi inilah yang mempengaruhi persekitaran manusia.